Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tambim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada petang ini kita teruskan semula kuliah tafsir bermula daripada suratul Fatihah. Pada kuliah yang lalu, minggu lepas, Alhamdulillah kita telah selesai membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. So pada petang ini insyaAllah kita akan teruskan bermula daripada ayat Alhamdulillahirrabbilalamin sehinggalah nanti ayat-ayat berikutnya insya-Allah taala. Okey, terima kasih kepada yang telah join kelas kita pada petang ni. Setakat ni saya tengok ada sebanyak 71 orang, alhamdulillah. So kelas kita ni bukanlah sekadar majlis ilmu sahaja, melainkan ia merupakan amal ibadat untuk kita insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab ini pula lah insya-Allah Allah Taala akan kurniakan kemuliaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi akharin." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Taala memuliakan satu kaum dengan Al-Quran ni, dan Allah Ta'ala hinakan juga satu kaum dengan asbab mereka meninggalkan Al-Quran. Maka sesiapa yang sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, maka ia akan diberi Allah Ta'ala kemuliaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Bahkan di akhirat nanti, kata Nabi SAW, darjat orang-orang yang sentiasa bersama Al-Quran ni, ia boleh nanti bersama-sama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan ni, mungkin tak perlu lagi kita baca sama-sama sebab nanti susah sikit untuk mute dan unmute kan. Saya baca sendiri sajalah suratul Fatihah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik, kita masuk pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara bahasa diterjemahkan dalam Al-Quran, dimaknai segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini seperti mana yang telah kita jelaskan pada kuliah sebelum ini, ada sebahagian ulama memandang bahawa Alhamdulillahi rabbil alamin ni adalah ayat pertama kepada suratul Fatihah. Manakala sebahagian ulama yang lain memandang ini adalah ayat yang kedua daripada suratul Fatihah, kerana mereka memandang Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Khusus dalam mazhab Syafi'i, ini dipandang sebagai ayat yang kedua, sebab dalam mazhab Syafi'i memandang Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama daripada suratul Fatihah. Tetapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Maliki ataupun mazhab Imam Abu Hanifah, mereka memandang Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada suratul Fatihah. Oleh kerana itulah mereka memandang Alhamdulillahirabbil alamin ni sebagai ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dekat sini pun khususnya bagi ulama yang memandang ini sebagai ayat yang pertama, maka
Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ulama mengatakan sebenarnya ini Allah taala mendidik kita juga, mengajar kita supaya kita membiasakan segala sesuatu mengawalinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita perlu tahu bahawa dalam memulai aktiviti kita dalam kehidupan ni, kita bukan sekadar disuruh memulakan aktiviti kita dengan bismillah, tetapi juga disuruh dengan mengawalinya dengan alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu amrin dibalin la yuftada'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Nabi kata, setiap perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka ia akan terputus. Oleh kerana itulah, apabila khatib menyampaikan khutbah, mereka wajib mengawali khutbah itu dengan alhamdulillah. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan baginda sentiasa diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka khususnya yang lelaki yang pergi mendengar khutbah pada hari Jumaat, maka kita pasti mendengar kalam pertama yang diucapkan oleh khatib itu adalah alhamdulillah. Saat kita berdoa kepada Allah Ta'ala juga, mesti diawali dengan alhamdulillah. Kalau kita membaca buku-buku yang dikarang oleh ulama juga, mereka juga sentiasa menuliskan pertama pada awal-awal buku mereka, pasti alhamdulillah, iaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mesti membiasakan alhamdulillah ini dalam hidup kita, okey. Baik. Kita perhatikan dekat sini. Alhamdu, kalau kita tengok terjemah itu diterjemah dengan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu ini maksudnya adalah secara bahasa segala puji. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan alhamdu ni, pujian kepada Allah Ta'ala ni? Okay? Kalau dibahasakan dengan alhamdu, okay? Kalau dibahasakan dengan alhamdu yang bermakna pujian, itu bermakna kita memuji Zat yang maha sempurna, kita memuji yang kita puji itu kerana kesempurnaannya dan juga disertai rasa cinta dan penuh pengagungan kepadanya. Itulah yang disebut dengan alhamdu ataupun pujian. Okay? Saya ulang lagi sekali. Yang disebut dengan alhamdu itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana kesempurnaan Allah Ta'ala, sama ada pada zat Allah, pada sifat Allah, pada perbuatan Allah. Kemudian bukan sekadar itu, kita memuji Allah bukan sekadar kerana kesempurnaan Allah, tetapi juga kerana penuh ada rasa cinta dan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan alhamdu. Maka sebenarnya apabila kita ucapkan alhamdu yang biasa kita terjemah dengan segala puji, sebenarnya pada ketika itu kita sedang memuji kesempurnaan Allah Ta'ala dan juga mesti ada rasa cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan alhamdulillah. Okay? Kalau sekiranya ada orang, dia sekadar memuji kerana dia melihat yang dia puji itu sempurna, tetapi tidak ada rasa cinta dan pengagungan, itu belum disebut dengan alhamdu. Itu baru disebut ia sebagai al-madah dalam bahasa Arab dia. Okay? Jadi madahun itu juga berarti pujian, okay? Memuji. Tetapi kalau digunakan kata madah yang secara bahasa juga bermaksud memuji, itu hanya memuji kerana kesempurnaannya. Tidak ada rasa cinta dalam hati yang memuji ini dan tidak ada rasa pengagungan dalam hatinya. Cuma dia puji kerana kesempurnaannya sahaja. Maka kita menyebutkan alhamdulillah, itu maknanya kita memuji Allah kerana kesempurnaan Allah. Pada masa yang sama dalam hati kita ada rasa cinta dan ada rasa pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan alhamdu, okay? Yang secara bahasa diterjemah dengan segala puji. Okay? Baik.
ucapan alhamdulillah ni atau alhamdu ini biasa juga disandingkan dengan asyukru. Okey. Kalau mungkin dalam dalam bahasa Melayu kita lebih sering menggunakan kata syukur kan daripada kata alhamdu. Jadi kalau kata alhamdu ni belum menjadi bahasa Melayu, tetapi kalau syukur ni dah jadi bahasa Melayu sehingga kan kita tak terjemah lagi. Maka biasanya kalau kita bersyukur, kita biasa sebut alhamdulillah kan. Baik, maka ulama-ulama kita ketika mana membahaskan tafsir surah Al-Fatihah ni, mereka biasa membahaskan antara alhamdu dengan asyukru. Apakah beza alhamdu dengan asyukru? Kalau alhamdulillah tadi pujian kepada Allah, asyukru ni adalah sebenarnya lebih kurang sama juga, merupakan bentuk terima kasih kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza antara alhamdu dengan asyukru? Ulama menyebutkan ada kalanya alhamdu itu lebih khusus berbanding asyukru. Namun ada kalanya juga asyukru itu lebih umum berbanding alhamdu. Okey. Saya ulang lagi sekali supaya lebih mudah difahami. Mungkin agak sukar nanti untuk difahami. Jadi alhamdu dengan asyukru ni menurut ulama ada masanya alhamdu itu lebih khusus berbanding asyukru. Namun ada masanya juga asyukru lebih khusus berbanding alhamdu. Okay. Baik, kita lihat. Alhamdu lebih khusus berbanding asyukru itu dalam hal pengamalan. Kalau disebut alhamdu, itu biasanya hanya bil lisan saja. Dengan lisan kita saja. Maka kalau kita memuji Allah, itu biasanya hanya dengan lisan kita saja. Kita ucapkan alhamdulillah. Maka ia lebih khusus. Kalau disebut asyukru, bersyukur kepada Allah, itu bukan sekadar dengan lisan kita saja kan. Tetapi ada kalanya kita bersyukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Ada kalanya kita bersyukur dengan hati kita, yang mana hati kita bersifat qanaah, redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan ada kalanya juga syukur itu dengan cara kita mensyukurinya dengan anggota tubuh badan kita. Iaitu dengan cara kita melakukan amal-amal kebajikan, tangan kita melakukan perkara yang baik, mata kita memandang yang baik, telinga kita mendengar yang baik, lisan kita mengucapkan kata-kata yang baik, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. So dalam konteks ini, maka asyukru itu lebih umum, lebih luas cakupan maknanya berbanding alhamdu. Sebab alhamdu terhad kepada lisan saja dengan ucapan, manakala asyukru mencakupi lisan, mencakupi hati, mencakupi semua anggota tubuh badan kita. Okay. Namun di sisi lain, alhamdu ini difahami lebih umum berbanding asyukru. Dari sisi mana? Alhamdu ini, kita memuji Allah Ta'ala. Itu tidak semestinya Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu. Okay? Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, tak semestinya Allah Ta'ala beri kita nikmat. Jadi kalau disebut alhamdu itu, yang bermakna pujian itu, atau segala puji bagi Allah Ta'ala itu tidak semestinya saat Allah Ta'ala beri kita nikmat. Kalau asyukru, dia hanya berlaku saat Allah Ta'ala beri kita sesuatu. Misalnya, Allah Ta'ala beri kita kesihatan, maka kita sebutlah kita bersyukur kepada Allah. Atau misalkan Allah Ta'ala beri kita harta, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atau misalkan ada orang dia dapat pangkat, maka dia bersyukur kepada Allah. Maka syukur ini hanya berlaku saat seseorang mendapat nikmat. So dia terhad hanya kalau dapat nikmat. Manakala alhamdu, kita memuji Allah itu bukan saja kerana kita dapat nikmat, tetapi kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kerana kesempurnaan Allah. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu bukan kerana Allah Taala beri kita makan, Allah hidupkan, Allah sihatkan kita, bukan. Tetapi lebih daripada itu, kita memuji itu, mengucapkan alhamdulillah kerana kesempurnaan Allah Ta'ala.
kesempurnaan sifat-sifat Allah, kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan af'al perbuatan Allah Ta'ala. Kalau asyukru, kita bersyukur itu hanya kerana kita dapat nikmat. Nah, seperti kita tadi diberi kesihatan, dihidupkan Allah, diberi rezeki, diberi keluarga, diberi anak-anak yang soleh, diberi sahabat-sahabat yang soleh, mendapat pangkat mungkin. Itu baru asyukru. So asyukru ni terhad kalau dapat nikmat, manakala alhamdu tidak terhad hanya kepada nikmat tetapi kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah ada masanya alhamdu itu lebih khusus dan ada masanya alhamdu itu lebih umum. Alhamdu lebih khusus kalau dalam pengamalan kerana ia hanya melalui lisan sahaja. Namun untuk asbabnya itu lebih luas cakupan alhamdu. Kerana alhamdu diucapkan bukan sahaja sebab kita dapat nikmat tetapi kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyukru ada masanya lebih umum iaitu dalam pengamalan sebab bersyukur bukan dengan lisan sahaja tetapi boleh dengan hati, boleh dengan anggota tubuh badan yang lain, tetapi sebab untuk bersyukur itu amat terhad iaitu hanya kerana kita mendapat sesuatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya begitulah perbezaan antara alhamdu dengan asyukru. Maka seperti mana tadi saya sebut, alhamdu itu ia bukan sekadar diamalkan saat kita dapat nikmat. Bahkan kalau kita melihat riwayat hadis Nabi SAW, alhamdu ni diamalkan juga bahkan saat musibah. Okay? Saat dapat musibah, diamalkan mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan bahawa di sana Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada seorang kanak-kanak yang dicabut nyawanya oleh malaikat, Allah Taala akan bertanya kepada malaikat. Apa kata Allah Taala? Qabattum samarata fuadi abdi, kata Allah. Kamu wahai malaikat cabut nyawa buah hati kepada hambaku. Maka malaikat menjawab, na'am ya Allah, betul, kami telah mencabut nyawa anak kepada hamba-Mu. Kemudian Allah Ta'ala tanya, madza qala al-abdi? Apakah yang diucapkan hamba-Ku itu ketika kamu mencabut nyawa anaknya? Lalu malaikat ini menjawab, dia mengucapkan alhamdulillah summa istarja'a. Dia mengucapkan alhamdulillah, selepas itu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan musibah ni. Kalau kita perhatikan hadis ni, dicabut nyawa anaknya, meninggal dunia anaknya, ini musibah. Kita sepakat ini merupakan musibah. Tetapi dalam hadis ni, ia mengucapkan alhamdulillah. Apakah kerana dia dapat nikmat? Tidak. So, mengapa ia mengucapkan alhamdulillah ketika itu? Kerana kesempurnaan Allah Ta'ala. Kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ia ucapkan alhamdulillah. Dan lihat apa ganjaran dia, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk membina satu istana baginya di dalam syurga, dan istana itu disebutlah nama dia sebagai Baitul Hamdi, istana Alhamdu. Mengapa? Ia sanggup memuji Allah Ta'ala sama ada ia dalam keadaan bahagia, bahkan saat ia mendapat musibah. Maka berdasarkan hadis ini, dapat kita fahami bahawa alhamdu, kita memuji Allah dengan bahasa alhamdulillah, itu bukan kerana kita dapat nikmat sahaja, tetapi kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik, kita teruskan. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan lafaz alhamdu itu, okay? Kalau kita perhatikan lafaz alhamdu itu, maka dekat situ ada alif lam. Okay? Ada alif lam. Okay? Alhamdu ada al dekat situ. Al ni kata ulama tafsir kita, ini disebut sebagai alif lam lil istighraq. Lil istighraq. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud bahawa pujian dekat sini, kita memuji Allah, kita tenggelam dalam pujian itu. Maksudnya macam mana? Kita memuji Allah Ta'ala itu bukanlah sekadar satu sisi sahaja, melainkan segala bentuk pujian itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Okay?
Jadi huruf alif lam yang terdapat pada awal lafaz alhamdu itu menunjukkan bahawa pujian yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala itu bukanlah satu sisi sahaja, melainkan semua bentuk pujian. Oleh kerana itulah kalau kita lihat terjemahan, diterjemahkan segala puji. Daripada mana datang terjemahan segala puji itu? Daripada alif lam tu. Alif lam yang terdapat pada alhamdu. Alif lam itu menunjukkan bahawa segala puji hanya bagi Allah. Segala pujian. Maka semua pujian-pujian kebaikan itulah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala itu bukan dipuji hanya kerana satu sisi kebaikan Allah, tetapi kita memuji Allah dari semua sudut sisi-sisi sifat-sifat Allah, af'al Allah, semua yang ada pada sisi Allah itu semua terpuji. Ini berbeza dengan manusia. Kalau kita mungkin manusia, ada juga manusia kita puji ataupun mungkin kita dipuji oleh manusia. Tetapi pujian kepada makhluk itu hanya dari satu sisi sahaja. Tak pernah dipuji daripada semua sisi. Kerana apa? Kita makhluk ni pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Mungkin orang memuji kita dari satu sisi. Misalkan kita rajin baca Quran. Orang puji kita daripada situ. Namun kalau orang mungkin melihat daripada sisi yang lain, dia tak nak memuji kita. Sebab apa? Ada kekurangan kita. Ada keaiban kita kan. Tetapi Allah Ta'ala, segala puji untuk Allah. Maka al dekat situ, itu disebutlah ia sebagai al-lil istighraq. Okay? Yang menunjukkan bahawa segala puji itu kita persembahkan kepada Allah. Okay? Baik. Kemudian lillahi. Lillahi. Bagi Allah. Okay? Bagi Allah. Ada di situ huruf lam juga. Lillahi. Alhamdulillah. Lam dekat situ kata ulama itu disebutlah ia sebagai lam lil istihqaq atau lil ikhtisas. Okay? Lillahi, huruf lam yang ada pada awal lafaz Allah itu disebutlah dia lam lil istihqaq ataupun disebut juga lam lil ikhtisas. Yang bermakna apa? Huruf lam yang ada dekat situ menunjukkan bahawa segala pujian itu hanya tertentu untuk Allah. Hanya Allah yang berhak. Hanya dikhususkan kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain daripada Allah. Maka hakikatnya kita ini tak layak dipuji. Yang layak dipuji itu hanya Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut lillahi. Segala puji itu hanya tertentu untuk Allah. Hanya terkhusus untuk Allah. Yang berhak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dilalah ataupun petunjuk yang terdapat pada huruf lam lillah itu. Maka oleh kerana itulah kita sebenarnya manusia ini tak layak untuk dipuji. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan diri kamu. Jangan kamu merasa diri kamu ini bersih. Okay. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dikisahkan pernah ada seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada suatu perbincanganlah Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Okay? Maka Rasulullah SAW ada menyebutkan tentang seseorang. Tiba-tiba orang lain atau ada seseorang yang di samping Rasulullah ketika itu langsung memuji. Dia pujilah bermacam-macam. Oh, wahai Rasulullah, fulan yang kau sebutkan tadi namanya tu sekian. Dia puji luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Waihak. Waihak ni maksudnya celaka kamu. Kenapa Rasulullah SAW kata celaka kamu? Padahal dia memuji orang yang Nabi SAW ceritakan tu. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu puji saudaramu itu begitu caranya, sebenarnya kamu memotong leher dia, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, riwayat hadis Imam Muslim rahimahullahu ta'ala,
diceritakan pernah qama rajulun yusanni ala amirin min umara. Pernah ada seseorang ia memuji salah seorang pemimpin, okay? Dia memuji, oh, luar biasalah. Ini orang-orang yang kadang-kadang fanatik dengan politik ni. Ada kadang-kadang memang yang berlebihan memuji. Bila dia sokong ni, dia puji, memang dia puji sampai ke langit dah. Bila dengan yang tak dia sokong ni, memang dia dia hinakan sehina-hinanya lah. Okay? Jadi ada seorang lelaki, qama rajulun yusanni atau yasni ala amirin min umara. Ada seseorang yang memuji salah seorang pemimpin dengan pujian yang agak berlebihan lah. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Miqdad, faja'ala al-Miqdad yahthi alaihi turab. Maka datanglah Miqdad ini, sahabat Rasulullah SAW ni, dia taburkan pasir ataupun tanah ke wajah lelaki tadi yang memuji pemimpin berlebih-lebih itu. Okay? Lalu Miqdad kata, waqala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahussa fi wujuhil maddahin at-turab. Kata Miqdad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk menaburkan pasir ataupun tanah kepada wajah orang yang berlebihan atau yang suka memuji-muji orang lain. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berapa menghendaki orang lain yang suka memuji-muji. Tetapi kita tidak boleh fahami hadis ini secara zahirnya sahaja, bahawa kita nanti berkata, oh, tidak boleh sama sekali memuji orang gitu. Okay? Sebenarnya ada keharusan ataupun dibolehkan sebenarnya untuk memuji. Okay? Namun yang dibolehkan memuji itu namun yang dibolehkan untuk memuji itu adalah pujilah dia dengan pujian yang sekadarnya sahaja. Okay? Dan kita kena tengok dua hal sekurang-kurang. Yang pertama, kita tak boleh memuji orang yang tak ada pada diri dia. Okay? Sebenarnya dia pun tak buat, kan? Sebenarnya tahap dia pun tak sampai di situ, lalu kita puji berlebihan, itu tak boleh. Okay? Yang kedua, kita tak boleh juga memuji orang lain yang mana kalau kita tengok, kalau kita puji dia, dia akan lupa diri. Misalnya apa? Misalnya kalau kita puji dia menyebabkan dia sombong. Kalau kita puji dia menyebabkan dia jadi riak, menyebabkan dia jadi ujub, menyebabkan dia jadi sum'ah, maka kita tak boleh memuji orang yang macam tu. Cuma sebenarnya kata ulama dalam mensyarahkan hadis sahih Bukhari yang tadi, kalau kita puji sekadarnya sahaja, tidak berlebihan, masih bersesuaian dengan dia sebenarnya, maka itu boleh-boleh saja. Cuma kita kena perhatikan dua perkara tadi. Satu, kita tidak memuji berlebihan. Yang kedua, kalau kita puji dia, kita tengok tidak ada insya-Allah dia tidak ada masalah. Okay? Baik, saya tengok tadi ada satu soalan dekat chat ni. Sekejap saya baca. Ustaz, bila kita dipuji, apakah kalimah yang patut kita balas? Okey. Ada juga memang kadang-kadang orang yang suka memuji, kan. Bahkan kadang-kadang kita dengar pujian dia kepada kita tu macam berlebih. Okay? Jadi nasihat saya pertama, jangan kita suka mabuk dengan pujian orang. Okay? Sebab kalau kita mabuk dengan pujian orang, kita akan lupa diri. So apakah yang patut kita ucapkan apabila ada orang memuji kita? Okay? Sebenarnya ada satu amalan, ada satu doa yang yang dibaca oleh sahabat Nabi, bukan Nabi SAW, tetapi ia dibaca oleh sahabat Nabi SAW. Riwayat ini daripada Adi bin Arta'ah. Okay, ada seorang yang bernama Adi bin Arta'ah. Ia berkata, kan rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukiya. Ada salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, apabila ia dipuji, qala, ia akan membaca doa ini. Ini boleh catat doa ni, boleh amalkan.
Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Okey. Saya ulang lagi sekali. 2 kali lagi lah saya ulang supaya 3 kali. Okay? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Lagi sekali. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Okay. Nanti kalau tak hafal juga, ingatkan saya dekat grup, nanti boleh mungkin insya-Allah saya tulis. Ni ada yang menulis, masya-Allah, boleh tulis Arab lagi, cantiklah insya-Allah. Okey. Ini antara doa yang boleh kita baca apabila ada orang yang memuji kita. Apa maksud doa tadi? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum aku atas apa yang mereka katakan, atas apa yang dia ucapkan. Sebab mungkin ada yang dia ucapkan, pujian-pujian yang dia sebutkan tu tak ada pada diri kita, kita tak buat pun. Mungkin dia tengok kita ni sangat baik, sangat sempurna, padahal kita menyimpan dosa yang begitu banyak, menyimpan keaiban yang begitu banyak. Maka kita doakan pada Allah, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah hukum aku, janganlah seksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Sebab kadang-kadang apa yang orang puji kepada kita tak sesuai pun dengan hakikat diri kita, kan. Kemudian waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah aku atas apa-apa yang aku lakukan yang mereka tak tahu aku buat benda tu. Mereka puji kita kerana mereka melihat yang baik-baik sahaja. Tetapi begitu banyak keaiban, kebusukan yang kita lakukan, yang mana orang-orang yang sentiasa memuji kita ni tak pernah nampak, tak pernah dengar. Maka oleh kerana itu kita doa kepada Allah, waghfirli, ampunilah aku ya Allah, ma la ya'lamun, atas apa-apa yang aku lakukan yang mana mereka tidak mengetahui. Okay? Namun kita tetap berdoa kepada Allah, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Ni boleh untuk kita amalkan, boleh kita doakan apabila ada orang yang memuji kita. Apatah lagi kalau pujian itu kita rasa macam berlebihan, maka bacalah doa ni. Ni bukan amalan Rasulullah, tetapi ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengamalkan ni. Riwayat ni diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadi boleh catat apa ni doa ni dan kita amalkan. Jadi kita kembali kepada ayat alhamdulillah tadi. So alhamdulillah ni, ini menunjukkan bahawa hakikatnya segala pujian dari sisi manapun pujian itu hanya tertentu untuk Allah. Hanya boleh kita persembahkan kepada Allah. Kerana yang mempunyai sifatul kamal, sifat yang sempurna, zatul kamal, zat yang sempurna, af'alul kamal, perbuatan-perbuatan yang sempurna, itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita hamba-hambanya ni, kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan kekurangan. Sangat banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Oleh kerana itu, tidak layak pujian itu sebenarnya dipersembahkan kepada kita. Baik, seterusnya. Alhamdulillah ni, ucapan Alhamdulillah ni, yang terdapat pada ayat 2 atau ayat 1 bagi yang memandang ini sebagai ayat pertama, ini merupakan min akmali anwa'i zikr. Ini sebenarnya bahagian daripada zikir yang paling sempurna. Alhamdulillah tu merupakan zikir yang paling sempurna. Bukan satu-satunya zikir yang paling sempurna, tetapi salah satu zikir yang paling sempurna. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala mengawali Al-Quran ini dengan ucapan Alhamdulillah, kerana ini merupakan zikir atau salah satu zikir yang paling sempurna. Maka di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menyebutkan
bahawa semua makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit dan di bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi, itu sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maknanya ini zikir yang sangat agung. Okay? Ini zikir yang sangat sempurna. Sehingga akan semua makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit dan di bumi, dan yang di antara langit dan bumi, itu memuji Allah Ta'ala dengan Alhamdulillah. Masya Allah. Okay? Memuji Allah Ta'ala dengan Alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat 44, kata Allah Ta'ala, "Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahum." Kata Allah Ta'ala, langit yang 7 lapis tu, 7 tingkatan tu semua bertasbih kepada Allah. Bumi juga begitu, dan semua yang ada di antara langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu pun daripada makhluk Allah Ta'ala ni illa yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara memuji Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka semua makhluk Allah Ta'ala ni memuji Allah. So ini menunjukkan, memberi isyarat kepada kita yang amat jelas bahawa ucapan Alhamdulillah ni min akmali zikr, antara zikir yang paling sempurna. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dekat sana Rasulullah SAW bersabda bahawa Nabi kata at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu atau kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Kemudian Rasulullah kata walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah, kalau kita zikirkan Alhamdulillah tu, tamla'ul mizan, ia akan memenuhi mizan, timbangan. Masya Allah. Alhamdulillah ni ucapan yang sangat ringan sebenarnya kan. Ucapan yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Setakat Alhamdulillah. Tetapi nilainya di sisi Allah Ta'ala, itu Nabi sebut tamla'ul mizan, memenuhi mizan, timbangan tu, neraca yang ada di akhirat tu nanti. Saya biasa menyebutkan begini, bahawa mizan Allah Ta'ala tu atau neraca amal kebaikan atau keburukan di akhirat tu, ia berbeza dengan timbangan di dunia ni. Kalau di atas dunia ni, kalau di atas dunia ni, timbangan tu sama saja. Kita bawa emas 1 kilo, kita bawa kotoran kambing 1 kilo, kita letak atas timbangan tu, ia pasti sama-sama 1 kilo. Tak ada beza. Tidak ada beza. Tetapi neraca Allah, timbangan Allah Ta'ala yang di akhirat tu, itu berbeza. Ada nanti amalan-amalan yang kecil saja, atau perkara-perkara yang dianggap kecil saja, dipandang remeh-temeh mungkin bagi sebahagian orang, tetapi nilainya bila diletak di atas neraca ni, kalau misalkan di dunia ni ada timbangan tu maksimum mungkin sampai 1 tan begitu, kalau katakanlah kita umpamakan maksimum dia 1 tan, dia letak benda yang kecil ni tiba-tiba berat 1 tan. Masya Allah. Antaranya apa? Ucapan Alhamdulillah. Jadi sekadar analogi saja ni, analogi saja. Sekiranya mizan Allah Ta'ala itu berat maksimum dia 10 tan. Kalau kita letakkan saja ucapan Alhamdulillah itu di atas neraca Allah Ta'ala ni, maka jarum dia itu menunjukkan langsung 100 tan ataupun 10 tan tadi. Penuh. Ini menunjukkan betapa mulianya zikir Alhamdulillah. Maka oleh kerana itulah dalam hidup kita ni, jangan pernah kita lupa sentiasa puji Allah, sentiasa ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Jangan pernah kita putus-putus daripada mengucapkan zikir Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan dalam disebutkan dalam hadis Nabi Alaihi Salatu Wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu. Nabi apabila Nabi mendapatkan atau ditimpa sesuatu yang membahagiakan untuk Nabi, maka Rasulullah itu membaca
alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Okey, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Nabi baca kalau baginda mendapatkan sesuatu yang menggembirakan Nabi. Kemudian apabila wa idza asabahu khilafu dzalik, kalau Rasulullah SAW ditimpa sesuatu yang tidak membahagiakan. Okey, maka Nabi membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka oleh kerana itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menunjukkan kepada kita satu sisi betapa tingginya nilai bacaan alhamdulillah. Sehingga kan Rasulullah saat mendapatkan sesuatu yang membahagiakan Nabi atau malah mendapatkan sesuatu yang tak membahagiakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca alhamdulillah. Okey, kerana pahala dia begitu tinggi. Di sisi lain, ini juga menunjukkan apa yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa ucapan alhamdulillah ni itu bukan sekadar kita ucapkan saat mendapat nikmat, malah kita kena ucapkan dalam setiap keadaan. Sama ada dalam keadaan kita bahagia ataupun mungkin saat ada yang mendukacitakan kita yang menimpa kita. Kita masih tetap digalakkan untuk membaca alhamdulillah, dan itulah jugalah yang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Baik, kita teruskan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut dekat sini, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maknanya Allah Ta'ala memuji Allah Ta'ala sendiri, bukan? Kan? Sebab Allah Ta'ala yang mengucapkan sendiri. Ini kalam Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini adalah kalam Allah. So maknanya Allah Ta'ala memuji diri Allah Ta'ala sendiri. Okay? Memuji diri Allah Ta'ala sendiri. Mengapakah Allah Ta'ala memuji diri Allah Ta'ala sendiri? Jawapannya ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala nak ajar kita macam mana cara kita memuji Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala contohkan macam mana cara memuji kepada Allah. Maka Allah memuji diri Allah Ta'ala sendiri. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapakah Allah Ta'ala memuji diri Allah Ta'ala sendiri? Sebab Allah Ta'ala tahu sebenarnya kita tak pernah mampu memuji Allah Ta'ala dengan sempurna. Kita ni tak pernah mampu memuji Allah Ta'ala dengan sempurna. Oleh kerana apa? Oleh kerana kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni, nak memuji semua kesempurnaan Allah itu pun kita tak mampu. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memuji diri Allah. Maka kalau Allah memuji diri Allah, maknanya Zat yang maha sempurna telah memuji sifat-sifatnya, af'alnya dan semua yang berkaitan tentang Allah dengan kesempurnaannya. Antara bukti bahawa kita ini tidak mampu memuji Allah Ta'ala dengan sempurna, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut dalam dalam hadisnya ataupun dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, la nuhsi sana'an 'alaik. Kami tidak mampu untuk memuji engkau kama asnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau memuji dirimu sendiri. Okay? Jadi kita ni tak pernah mampu atau tak dapat kita memuji Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan kesempurnaannya. Sebab apa? Kita ni lemah. Jadi untuk memuji Allah Ta'ala secara sempurna itu pun kita lemah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memuji diri Allah Ta'ala sendiri. Pada awal suratul Fatihah ni Allah Ta'ala sebut dengan alhamdulillah. Okay? Baik, seterusnya. Jadi alhamdulillah ni saja sebenarnya kalau kita gali ni cukup panjang dia. Okay? Baik, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ni ia bukanlah sekadar ia bukanlah sekadar ucapan yang kita ucapkan di lisan sahaja. Namun kalimah ini ia mengandungi nilai ibadah. So bila kita ucapkan alhamdulillah,
ia mengandungi nilai ibadah. Kemudian ia mengandungi rasa cinta, sebab tadi alhamdu itu bukan sekadar pujian kerana kesempurnaan Allah, tetapi juga oleh kerana rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian ucapan alhamdulillah ini juga mengandungi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka antara cara bersyukur kepada Allah dengan lisan, itu kita ucapkan dengan alhamdulillah. Kemudian apabila kita ucapkan alhamdulillah, ini juga merupakan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Maka ada seorang ulama yang bernama Syaqiq bin Ibrahim. Syaqiq bin Ibrahim mengatakan ada 3 syarat supaya kita benar-benar dikatakan orang yang memuji Allah. Okay? Jadi kata Syaqiq bin Ibrahim ni ada 3 syarat supaya kita boleh dikatakan orang yang benar-benar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Yang pertama kata beliau adalah idza a'taqallahu syai'an ta'rifu man a'taq. Apabila Allah Ta'ala beri sesuatu kepada kita, kita tahu siapa yang memberi. So maknanya apa? Apabila kita ucapkan alhamdulillah, kita kena sedar bahawa ketika itu yang memberi segala kebaikan kepada kita adalah Allah Ta'ala. Ini kata beliau yang pertama. Yang kedua, wa antarda bima a'taq. Apabila kita ucapkan alhamdulillah, maka kita mestilah redha dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Kalau kita tak redha lagi dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita masih mengeluh lagi dengan takdir Allah Ta'ala kepada kita, kan? Kita masih belum boleh menerima ketetapan Allah Ta'ala kepada kita, maka sebenarnya kita belum lagi memuji Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Okay? Yang ketiga kata beliau, supaya kita dikatakan betul-betul memuji Allah Ta'ala, madamat quwwatuhu fi jasadika alla ta'si. Iaitu selama mana Allah Ta'ala beri kekuatan pada tubuh badan kita ni, jangan gunakan untuk bermaksiat. Kalau kita gunakan tenaga, kesihatan, kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk bermaksiat, maka itu sebenarnya kita belum lagi memuji Allah Ta'ala dengan sempurna. Maka 3 inilah tadi syaratnya kata Syaqiq bin Ibrahim supaya kita boleh dikatakan benar-benar memuji Allah. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala beri sesuatu kepada kita, kita tahu, kita sedar bahawa yang memberi itu adalah Allah. Bukan kita, bukan orang lain, bukan kerja keras kita, bukan ilmu kita, dan bukan yang lain-lain. Yang memberi adalah Allah. Yang kedua, apabila Allah beri kita sesuatu, kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Yang ketiga, apabila Allah Ta'ala masih memberi kepada kita kesihatan, kekuatan pada tubuh badan kita ni, jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, kita teruskan. Selesai daripada alhamdulillah. Kita teruskan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari sisi bahasa, mengapakah kita baca dengan Rabbi, bukan Rabbu? Oleh kerana Rabbi ini disebutlah ia sebagai badal. Okay? Dalam ilmu nahu, disebutlah ia sebagai badal. Badal ni secara bahasa maksudnya pengganti. Allah, boleh kata ganti Allah itu boleh kita gunakan Rabb. So, bila kita sebut dengan Rabb, itu juga bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan Rabb ni? Rabbul Alamin, okay? Atau Rabb ini saja dulu. Rabb ini kata ulama boleh dimaknai fi thalathati awsaf, dari 3 sisi. Apabila disebut dengan Rabb, maka maknanya mengandungi 3 sisi ini. Yang pertama bermakna yang mencipta, Yang kedua bermakna yang menguasai. Yang ketiga bermakna yang mentadbir. So bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, maka bila kita sebut Rabb sekalian alam, itu bermakna segala puji bagi Allah yang mencipta seluruh alam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menguasai seluruh alam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengatur seluruh alam. So makna daripada Rabb ini adalah
mengandungi 3 makna yang tadi. Okay? Baik. Jadi kalimat Rabb ini ataupun Rabbul Alamin ini termasuk bahagian daripada tauhid rububiyah. Okay? Jadi lafaz Rabbul Alamin ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang yang disebut dengan tauhid rububiyah. Okay? Mungkin kita pernah mendengar ada diistilahkan dengan tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma was sifat. Okay? Tauhid rububiyah ini apa dia? Tauhid yang membicarakan tentang alam semesta ini, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Misalkan, kalau orang bertanya, siapakah yang mencipta alam ini? Kita jawab Allah Ta'ala. Siapakah yang mengatur alam ini? Allah Ta'ala. Siapakah yang menguasai alam ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini disebutlah ia sebagai tauhid rububiyah. So Rabbul Alamin ini menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang satu bentuk tauhid, yaitu rububiyatullahi lil alamin, penguasaan Allah kepada seluruh alam. Okay? Alam ni apa yang dimaksudkan dengan alam? Alam ni secara mudahnya biasa diterjemah atau dijelaskan para ulama kita, disebutlah ia sebagai ma siwallah, iaitu segala sesuatu selain daripada Allah, itu disebutlah dia dengan alam. Okay? Disebutlah ia dengan alam. So manusia ni, kita sebagai manusia ni alam. Langit itu adalah alam. Okay? Apa lagi? Jin itu alam. Semua benda selain daripada Allah itu alam. Okay? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pencipta, penguasa, pengatur kepada seluruh alam. Kepada seluruh alam. Sebab itulah kalau kita membaca doa-doa di dalam Al-Quran, itu lebih banyak menggunakan kata Rabb berbanding perkataan yang lain. Bahkan kita hampir tak jumpa, seingat saya tidak ada sentiasa begitu. Mengapa? Ini tidak lari daripada makna Rabb ini tadi. Sebab Rabb itu bermakna yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Maka apabila kita berdoa, yang kita panggil adalah Ya Rabbana atau Rabbana. Rabbana itu asal dia adalah Ya Rabbana. Sama juga Rabbi, asal bentuk dia adalah Ya Rabbi. Cuma dibuang huruf Ya itu. Huruf Ya itu dalam bahasa Arab disebut ia sebagai disebutlah ia sebagai munada. Okay? Kata untuk menyeru, untuk memanggil. Okay? Dibuang, maka disingkatlah menjadi Rabbana ataupun Rabbi. So doa-doa dalam Al-Quran itu lebih banyak menggunakan Rabbana ataupun Rabbi, itu sesuai dengan makna daripada Rabb itu sendiri, amat sesuai. Maka kalau kita membaca doa para nabi dalam Quran yang Allah Ta'ala ceritakan, hampir semuanya itu diawali dengan Rabbi ataupun Rabbana, yang mana akar kata dia adalah daripada Rabb ni sendiri. Okay? Maka Allah Ta'ala dialah yang menguasai seluruh alam ni, dialah yang mengatur seluruh alam ni. Maka sebenarnya apabila kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sepatutnya ketika itu kita benar-benar merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya kita benar-benar merasakan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita kena merasakan betapa agungnya Tuhan kita itu. Sebab dialah yang menguasai, yang mencipta, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Okay? Kemudian, perkataan Rabbul Alamin yang terdapat pada hujung ayat 2 ataupun ayat 1 surah Al-Fatihah ini juga merupakan satu dalil kepada orang-orang yang mengatakan bahawa alam ini tercipta dengan sendirinya. Orang-orang orang-orang mulahidah ataupun orang-orang etis, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. So mereka memandang bahawa alam ini hanyalah hanya berdiri dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya, bukan kerana ada Tuhan yang menciptanya. Maka bagi kita orang-orang Islam, ayat 1 ataupun ayat 2 daripada suratul Fatihah ini
Ini merupakan ayat yang amat jelas, ayat yang sangat terang menjelaskan kepada kita bahawa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasainya dan yang mengaturnya. Okey. Baik. Selesai kita tentang alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Okay? Baik. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Secara bahasa biasa kita terjemah dengan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan bahasa kita. Okay? Sebenarnya penjelasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita telah bahaskan atau saya telah jelaskan saat kita membahaskan Bismillahirrahmanirrahim pada kuliah kita yang lalu, pada minggu lepas. Maka sekarang ini saya nak menjelaskan Ar-Rahmanir-Rahim dekat sini daripada sisi yang lain. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini sebenarnya dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan bentuk pujian ini kepada Allah. Jadi sebenarnya apabila kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, itu kita bukan sekadar menyebutkan nama Allah, tetapi juga sebenarnya kita sedang memuji Allah. Maka dalam hadis yang sahih, yang dulu pada awal-awal kuliah saya dah sampaikan saat muqaddimah suratul Fatihah itu, yang mana dalam hadis itu dikatakan apabila seorang hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah Ta'ala akan menjawab, Athna alayya abdi. Hambaku telah memujiku. Okay? Hambaku telah memujiku. So maknanya Ar-Rahmanir-Rahim ni bukan sekadar bukan sekadar sifat Allah, bukan sekadar nama Allah, tetapi kalau kita ucapkan sebenarnya ini juga merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Merupakan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala Rabbul Alamin sebagai Tuhan sekalian alam, yang mana bila disebut dengan Rabbul Alamin ini menggambarkan tentang kebesaran Allah taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah taala. Sepatutnya bila kita sebut itu melahirkan rasa takut dalam diri kita. Okay? So bila kita sebut sebenarnya Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, itu sepatutnya melahirkan rasa takut dalam hati kita. Sebab apa? Rabbul Alamin itu menunjukkan kuasa yang luar biasa, kehebatan yang sangat luar biasa. So, sepatutnya kita ada rasa takut. Maka oleh kerana itu selepas Rabbul Alamin ini, Allah Ta'ala datangkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang mana Ar-Rahmanir-Rahim ini sebenarnya ia merupakan targhib, okay? Ataupun boleh dalam bahasa lain disebut dengan rojak. Kalau Rabbul Alamin itu sepatutnya melahirkan rasa takut kita kepada Allah, maka Ar-Rahmanir-Rahim ni ia sebenarnya dua nama Allah, dua sifat Allah yang melahirkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Okay? Baik, kita teruskan. Disebutkan pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin. Allah Ta'ala yang mengatur, yang mengurus, yang menjadi murabbi kepada seluruh alam. Maka ayat 2 ataupun ayat 3 surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala sebenarnya datang memperincikan tentang tarbiyah Allah Ta'ala, tentang pengaturan Allah Ta'ala. Pada ayat pertama atau ayat kedua tadi itu disebut Rabbil Alamin, kan? Rabbul Alamin ni, Rabbi itu bentuk isim fa'il dia murabbi. Kita dah biasa juga sebut sebenarnya murabbi, kan? Dalam bahasa Melayu ada biasa kita sebut dengan murabbi. Okay? So Allah Ta'ala itu sebenarnya sebagai murabbi kepada seluruh alam. Okay? Sebagai murabbi kepada seluruh alam. Maka pada ayat 3 ataupun ayat 2 surah Al-Fatihah ni Ar-Rahmanir-Rahim ni sebenarnya Allah Ta'ala menjelaskan ada dua jenis tarbiyah Allah Ta'ala. Ada dua jenis tarbiyah Allah Ta'ala itu. Ada jenis tarbiyah Allah Ta'ala itu yang bersifat Ar-Rahman,
ada jenis tarbiyah Allah Ta'ala itu yang bersifat ar-rahim. Okay, baik, kita perhatikan. Okay. Jadi tarbiyah Allah Ta'ala berdasarkan Ar-Rahman itu disebut juga lah dia tarbiyah yang bersifat ammah, yang bersifat umum. Okay. Maka oleh kerana itu Ar-Rahman, okay, Ar-Rahman Allah Ta'ala itu seperti mana yang telah saya sampaikan juga saat kita membaca Bismillah, antara maknanya yang disebutkan ulama ialah Allah itu maha pemurah kepada semua makhluknya. Kepada semua makhluknya. Jadi satu sisi tarbiyah Allah Ta'ala itu bersifat umum itu kepada semua makhluk. Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri kepada mereka segala perkara yang baik-baik untuk mereka. Allah Ta'ala berilah semua. Allah hidupkan mereka, Allah lengkapkan fasiliti hidup mereka. Itu tarbiyatul ammah istilah dia. Okay? Yang kedua ada yang disebut dengan tarbiyatul khas, iaitu ar-rahim ni. Ar-rahim Allah Ta'ala ni, ini tarbiyatullahi li awliya'ih. Ini hanya tarbiyah Allah, pengaturan Allah, pendidikan Allah, pemberian Allah kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kalau Ar-Rahman tadi itu umum kepada semua, Allah Ta'ala beri makan, Allah beri minum, Allah sihatkan, Allah hidupkan, semua keperluan yang Allah Ta'ala beri. Kalau Ar-Rahim ni, ini tarbiyah Allah Ta'ala yang bersifat khusus, yang hanya Allah Ta'ala beri kepada kekasih-kekasihnya. Okay. Misalkan apa? Allah Ta'ala beri kepada mereka hidayahnya. Maka yang dapat hidayah ni, bukan semua orang, khusus sahaja. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka keimanan yang sempurna. Ini bukan semua orang dapat. Kan? Hanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Allah beri mereka taufik untuk dapat melakukan amal-amal salih. Ini pun bukan semua orang dapat. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang dapat. Kan? Dan masih banyak lagi pemberian Allah Ta'ala yang secara khusus. Intinya, pemberian Allah Ta'ala yang secara khusus ni, atau tarbiyatullah yang bersifat khusus ni, ini hanya Allah Ta'ala beri kepada kekasih-kekasihnya untuk kebaikan-kebaikan mereka dan menjauhkan mereka daripada sebarang keburukan yang bersifat khusus. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab tu, kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala maha rahim kepada orang-orang beriman. So ulama memahami bahawa sifat rahim Allah Ta'ala ni, ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman sahaja ataupun kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik, kata rahim ini, kalau kata Rahman, sebelum ini saya dah jelaskan juga, itu wazan dia adalah fa'lan, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalaghah yang menunjukkan sangat-sangat pemurah, sangat-sangat Rahman, sehingga kan rahmat Allah Ta'ala itu yang turunannya daripada Rahman itu amat sangat luas mencakupi segala-galanya kan. Kalau Rahim ini, itu wazan dia dalam bahasa Arab, itu diambil wazan dia adalah fa'il. Rahim, fa'il. Sama bentuk dia kan, wazan dia. Maka dalam bahasa Arab, kalau satu perkataan itu dibuat wazan fa'il seperti Rahim, itu menunjukkan sesuatu yang berterusan. Menunjukkan sesuatu yang berterusan. Maka dekat sini Allah Ta'ala kata Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahim ini tadi merupakan tarbiyah Allah yang secara khusus kepada orang-orang beriman, maka Rahim Allah Ta'ala itu berterusan kepada orang-orang beriman. Di dunia mereka mendapat Rahim Allah, di kubur mereka juga mendapat Rahim Allah Ta'ala, di akhirat apatah lagi, mereka mendapatkan rahim daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik. Kita terus perhatikan apa lagi yang dapat kita ambil pengajaran daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim ni. Okay? Baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelum ini sepatutnya melahirkan rasa harap dalam diri kita kepada Allah Ta'ala, bahawa Allah itu maha pemberi, tidak ada yang sukar bagi Allah. Allah itu mudah akan memberi apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan untuk diberi kepada kita.
tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, hatta perkara yang yang mustahil bagi kita itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ayat Allah taala Ar-Rahman Ar-Rahim ini sepatutnya melahirkan rasa cinta yang lebih lagi daripada diri kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana daripada sifat Rahman dan Rahim Allah taala inilah kita memperolehi begitu banyak kebaikan dalam hidup ini. Kalau orang-orang beriman, mereka dapat kedua-duanya. Dapat Rahman Allah, dapat Rahim Allah. Semua yang ada dalam hidup kita ini semua kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan, daripada Rahman dan Rahim Allah. Maka oleh kerana itulah sepatutnya ini melahirkan rasa cinta kita yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dan pada masa yang sama, lagi satu pengajaran bagi kita daripada sifat Rahman dan Rahim Allah taala ni, sepatutnya kita semakin beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahawa semua takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik. Semua berada di bawah Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Kita teruskan sikit lagi, iaitu ayat 4 ataupun ayat 3 bagi yang memandang Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama. Okey. Baik, pada ayat 4 Allah Taala mengatakan Maliki yaumiddin. Okay. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin difahami sebagai, diterjemah dengan pemilik hari pembalasan. Seperti mana yang sudah kita sedia maklum, ayat ini ada dua qiraat. Ada yang membaca Maliki yaumiddin. Ma tu dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Dalam bacaan yang lain ia dibaca sebagai Maliki yaumiddin. Jadi ma tu tidak dipanjang, tidak dibaca dengan panjang. Okey. Baik. Ini dua cara baca, dan kedua-dua bacaan ini adalah sahih dan boleh dibaca. Okey. Baik. Maliki yaumiddin ni yang secara bahasa adalah yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Apabila ini kita ucapkan, ia sebenarnya merupakan satu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa yang menjadi penguasa, yang menjadi pemilik hanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pada masa yang sama, ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita isbatu yaumil akhir. Sabitnya, tetapnya bahawa ada hari akhirat itu. Jadi bila kita sebut Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, so ini menunjukkan kepada kita bahawa pasti akan ada hari pembalasan atas semua amal-amal yang pernah dilakukan oleh manusia, sama ada amal-amal kebaikan ataupun amal-amal keburukan. Okey. Baik. Yang seterusnya, Malik Yaumiddin dekat sini disebutkan selepas Allah Taala menyebutkan bahawa Allah itu Rabbul Alamin. Okay. Kalau kita kembali lihat ayat pertama ataupun ayat kedua, Allah Taala menyebutkan bahawa Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Lepas tu Allah Taala kata pada ayat 4 ataupun ayat 3 ni, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. So ayat ni, Alhamdulillahirabbil alamin dengan Malik Yaumiddin ni, kedua-dua ayat ini menunjukkan atau Allah nak menyatakan kepada kita bahawa Allah bukanlah sekadar Tuhan di kehidupan dunia ini sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi raja di kehidupan akhirat nanti. Jadi kekuasaan Allah atau Allah itu sebagai Tuhan bukan bersifat sementara di dunia ini sahaja, malah nanti di akhirat Allah Taala juga adalah sebagai Rabb ataupun sebagai penguasa kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia, sama ada yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, seterusnya tadi saya katakan bahawa Malik itu dibaca dengan dua. Yang pertama adalah Malik, dibaca dengan panjang. Kalau dibaca dengan Malik, maka ia bermaksud pemilik ataupun penguasa. Bacaan yang kedua dibaca dengan Malik. Kalau dibaca dengan Malik, itu bermakna raja.
Okay? Kedua-dua bacaan ni boleh dan sama-sama sahih riwayat dia. Okay? Baik, apa yang kita nak tadabbur? Sebenarnya kalau kalau kita benar-benar tadabbur ni, kalau Malik itu tadi yang memiliki, maknanya kalau begitu Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau Malik itu bermakna raja yang merajai segala-galanya. Ni sebenarnya saat kita baca, kalau betul-betullah kita tadabbur, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun kekuasaan yang kita kuasai, pasti kita akan merasakan, pasti kita akan sedar bahawa kita ni sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sekaya apapun kita rasa, kita ni adalah fakir. Kita ni fakir di sisi Allah. Mengapa? Sebab Allah lah yang sebenarnya pemilik segala-galanya. Jadi yang kita kata milik kita tu, itu milik Allah. Hatta kita sendiri pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca Malik Yaumiddin, itu sebenarnya menyadarkan kita juga bahawa kita ni juga adalah milik Allah. So apapun yang kita miliki, akhirnya kita rasa bahawa kita ni sebenarnya adalah hamba yang amat lemah di sisi Allah Ta'ala. Kita ni adalah orang yang begitu fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada apa-apa kehebatan kita. Okay? Baik, seterusnya. Dekat sini Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala sandingkan antara Malik dengan Yaumiddin. Dengan hari pembalasan. Okay? Yang menjadi persoalan, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala sandingkan antara perkataan Malik dengan Yaumiddin? Malik ni tadi maksudnya pemilik ataupun raja ataupun penguasa, manakala Yaumiddin ini bermakna hari pembalasan. Ini disandingkan kata ulama kerana Malik ni kan raja, penguasa yang paling hebatlah. Yaumuddin ni ini pula hari yang paling dahsyat. Yaumuddin ni adalah hari yang paling dahsyat. Maka Allah sebut dalam surah Al-Infitar, "Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Ini hari yang paling dahsyat. Maka penguasa yang paling dahsyat, raja yang paling dahsyat, disandingkanlah ia dengan hari yang paling dahsyat. Okay? Baik, seterusnya, mengapa hari kiamat itu disebut sebagai Yaumuddin? Sebabnya pada hari kiamatlah nanti Allah Ta'ala akan membalas semua apa-apa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia ini. Di sanalah nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas kepada kita. Okay? Baik, masa kita dah nak habis. Secara intinya yang saya nak sampaikan bahawa ayat 1 sehinggakan ayat 4 ni sampai ayat Malik Yaumiddin ni, ini berbicara tentang tauhid. Berbicara tentang tauhid. Sama ada ini adalah tauhid, di sini ada tauhid uluhiyah, ada lafaz Allah di situ. Ada tauhid rububiyah, Rabbul Alamin. Ada tauhid asma' wa sifat, iaitu Ar-Rahmanur Rahim dan Malik. Okay? Ini berbicara tauhid. Ini basic sekali dalam agama kita ni. Okay? So kalau bahasa lebih mudah dia, ini adalah teori. Selepas ini nanti pengamalan. Ibadat itu kan pengamalan. Jadi nanti bermula daripada ayat 5. Ayat 5 nanti itu bercerita tentang ibadah. Ibadah itu pengamalan. Jadi tingkatan dia itu tauhid dulu, baru kemudian ibadah. Okay? Baik, kalau kita perhatikan lagi, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mulai daripada mulai daripada ayat 1 sehinggalah ayat 4 tu Allah Taala menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di situ Lillah, Allah, ada Rabbul Alamin, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin. Okay? Jadi Imam Al-Alusi rahimahullah ada menyebutkan begini. Kata beliau daripada nama-nama Allah Ta'ala ni yang ada pada ayat 1, ada pada ayat 2 sehinggakan ayat ayat 4 ni, iaitu ada lafaz Allah, ada Rabbul Alamin, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin. Kata beliau begini. Sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala pilih nama-nama Allah Ta'ala ni pada ayat 2 sehinggakan ayat 4 daripada surah Al-Fatihah ni, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul,
seolah-olah Allah Ta'ala berkata begini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, in kuntum tahmaduna wa tu'azzimuna lil kamali al-dhati was-sifati fahmiduni fa inni ana Allah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan begini, wahai hamba-hambaku, jika kamu hendak memuji dan mengagungkan oleh kerana kesempurnaan zatku, sifatku, maka pujilah aku, kata Allah, fa inni anallah, kerana sesungguhnya akulah Allah. Wa in kana lil ihsani wat tarbiyati wal in'am fa inni ana rabbul alamin. Dan wahai hamba-hambaku, jika kamu hendak memuji aku kerana ihsanku, kerana pengaturanku, kerana tarbiyahku, kerana pemberian nikmat-nikmatku kepadaku, fa inni rabbul alamin, kerana sesungguhnya aku ni adalah rabbul alamin. Aku adalah Tuhan sekalian alam, kata Allah. Okay? Wa in kana lirraja'i wat tam'i fil mustaqbal fa inni anar rahmanur rahim. Jika kamu hendak memuji aku kerana kamu berharap, mungkin kita punya harapan-harapan pada masa-masa yang akan datang, maka kata Allah, pujilah aku kerana sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okay? Wa in kana lil khaufi, dan jika kamu hendak memuji aku kerana kamu takut kepada aku, kata Allah, kerana kamu takut, kamu nak memuji kerana takut, fa inni ana malik yaumiddin, maka sesungguhnya aku adalah Tuhan yang menguasai ataupun yang memiliki hari pembalasan. Okay? Baik, masih ada beberapa lagi sebenarnya yang disebutkan oleh ulama-ulama kita berkaitan ayat 1 sehingga kan ayat 4 daripada suratul Fatihah ni. Tapi saya ingat setakat itu saja daripada saya. Kita ada berbaki dalam 5 ke 10 minit. Kalau ada apa-apa soalan atau yang kurang faham, boleh tanyakan kepada saya, boleh tulis melalui chat ataupun unmute Zoom, kemudian tanyakan secara langsung. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau tak ada apa-apa soalan, nanti kita tutup dengan doa saja kelas kita ni. Okay? Baik, ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tadi, kalau kita terlupa baca tak awaz sebelum baca bismillah. Okey, baik. Kalau misalkan kita terlupa baca a'udzubillah sebelum kita membaca suratul Fatihah, adakah perlu kita ulang? Sebenarnya macam ni. Yang pertama yang saya nak sampaikan, kita digalakkan membaca a'udzubillah sebelum membaca suratul Fatihah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Quran, maka awali dah, bacalah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka oleh kerana itu kita digalakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca suratul Fatihah. Ulama pun ada khilaf sebenarnya tentang hukum membaca isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum suratul Fatihah ni. Sebab mereka memandang perintah Allah Ta'ala yang dalam Quran tu, membaca a'udzubillah sebelum baca Quran tu adalah perintah yang bersifat wajib. Okay? Maka ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Namun khususnya mazhab Syafi'i memandang membaca a'udzubillah itu hanya sunat sahaja. Okay? Itu poin yang kedua yang saya nak sampaikan. Poin yang ketiga yang saya nak sampaikan adalah dalam membaca a'udzubillah ni ada juga khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama yang menyuruh supaya membaca a'udzubillah ni cukup hanya pada rakaat pertama saja. Hanya disunatkan pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, kalau misalkan yang 4 rakaat solat kita tu tak perlu lagi. Jadi kata ramai daripada ulama, cukup kita baca pada rakaat pertama sahaja. Sebab apa? Bacaan Al-Quran kita yang kita baca dalam solat itu diibaratkan satu bacaan. Diibaratkan satu bacaan. Sebab itu kita dalam solat yang sama.
So diibaratkan dalam satu bacaan Al-Quran kita cukup satu a'udzubillah saja. Namun ada ulama yang lain termasuk mazhab Syafi'i memandang sunat untuk membaca a'udzubillah pada tiap-tiap rakaat setiap kali hendak membaca suratul Fatihah. Okey, berkaitan soalan yang tadi, kalau misalkan kita lupa membaca a'udzubillah, adakah perlu untuk kita ulang semula? Jawapan saya tidak perlu untuk kita ulang. Apa sebabnya? Alasan pertama, kerana ramai daripada ulama memandang bahawa membaca a'udzubillah itu sifatnya hanya sunat saja, bukan wajib. Walaupun tadi ada yang memandang wajib, okay? Hanya sunat saja. Alasan yang kedua, sebab dalam mazhab Syafi'i khususnya, kita masih boleh membacanya pada rakaat kedua atau ketiga ataupun keempat. Maka kalau misalkan kita terlupa pada rakaat yang pertama, maka bacalah nanti pada rakaat yang kedua ataupun mungkin rakaat ketiga dan keempat. Okay? Baik, begitu jawapan saya. Okay? Baik, ini ada soalan lagi. Apa soalannya? Dalam solat selepas baca Al-Fatihah sebelum baca Amin, boleh bolehkah kita baca doa dalam hati atau lisan, Rabbi ghfirli wali wali daya. Okay? Baik, ni berdoa sebelum sebelum kita membaca amin dalam solat, kan. Jadi memang ada diriwayatkan bahawa digalakkan membaca doa antara selesai kita membaca suratul Fatihah waladdallin, kemudian amin tu, antara tu ada memang yang menggalakkan kita untuk berdoa, okay? Kita untuk berdoa. Namun begitu, kita kena perhatikan bahawa doa yang kita baca itu dalam solat mestilah doa yang dalam berbahasa Arab, okay? Itu yang pertama, mestilah kita membaca doa yang berbahasa Arab, sebab dalam solat itu kita tak boleh masukkan bahasa ajam ataupun selain daripada bahasa Arab, okay? Kalau dalam hati itu sebenarnya kurang tepatlah bentuk berdoa, okay? Oleh kerana itu kalau kita nak berdoa, maka sebaiknya sebaiknya kita hafalkan doa. Kemudian macam mana kalau dibaca tentang doa Rabbi ghfirli wali walidayya, boleh tak untuk dibaca? Jawapannya adalah boleh, sebab itu adalah bahasa Arab, okay? Jadi boleh saja dibaca itu antara kita membaca waladdallin kemudian amin, itu boleh untuk kita baca, insya-Allah tidak ada masalah. Yang penting tu usahakan ia adalah bahasa Arab, dan yang lebih baik lagi doa itu merupakan doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan doa yang kita reka-reka sendiri, okay? Baik, ada soalan yang lain lagi tak? Ustaz. Okey, silakan. Tadi Ustaz ada sebut mengenai ayat dalam Al-Fatihah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah sebagai Malik Yaumiddin, bahawa kita manusia ini sebenarnya fakir. Tidak ada apa yang kita, sebenarnya semuanya dianugerahkan oleh Allah. Jadi ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tu, apa yang diturunkan kepada kita dari segi keluarga, harta dan sebagainya, sebenarnya jika itu adalah dalam simpanan kita, dalam kita lah, maknanya kita mesti uruskan yang baik supaya kita tidak menyalahgunakan lah, sebab itu adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah berikan pada kita untuk diamanahkan dan diuruskan dengan baik. Betul ke teori itu? Betul. Okey, jadi yang Allah Taala beri kepada kita itu, jadi Ar-Rahman Allah Taala. Allah kan beri kepada semua orang. Allah Taala beri. Jadi
hatta ulama mengatakan orang kafir tu hidup di atas dunia pun kerana rahman Allah Ta'ala. Sebab Allah yang beri mereka kehidupan, yang menghidupkan mereka Allah, bukan Tuhan mereka tu kan. Yang menghidupkan mereka tu adalah Allah, yang memberi makan mereka hakikatnya adalah Allah. Cumanya memang ada manusia ni saat diberi Allah Ta'ala dia rahmat itu, dia tak gunakan untuk kebaikan. Itulah menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang beriman, semakin Allah Ta'ala beri rahmatnya kepada dia, dia uruskan dengan baik, dia gunakan dengan baik, dia manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, dan dengan asbab itu pula lah ia semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi teori itu amat betul. Okay? Baik, ada soalan lagi tak? Yang lain ada nak bertanya? Baik, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ingat kita tutup dengan doa saja untuk kelas kita pada petang ni. InsyaAllah kita sambung pula pada hari Rabu insya-Allah. Okay. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih pada semua yang telah join pada petang ni. Yang baik dari Allah, segala yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.